أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Surah أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. أما بعد. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Setelah daripada kita hampir 3 bulan lebih tidak dapat bersama-sama dalam suatu majlis ilmu di masjid-masjid dan juga di surau-surau, alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita peluang untuk kita sama-sama meneruskan ibadah dan juga menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mulakan tajuk berkenaan dengan sahabat Nabi SAW, Nabi SAW ada bagi tahu kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada wa raha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjidi waraha, barang siapa, sesiapa lelaki maupun perempuan, ghada, dia pergi, makna pergi ke masjid, ilal masjidi, datang ke masjid, bukan datang tempat lain tuan-tuan sekalian. Datang, Nabi kata man ghada ilal masjidi, siapa yang pergi, maknanya apa? Datang ke masjid, bukan pergi shopping kompleks, bukan pergi tempat lain, tak ada sebut. Yang ada Nabi kata datang ke masjid. Kenapa? Kerana masjid ini disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala kata, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. La masjidun, masjid yang pertama dibina di muka bumi, iaitulah Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi bina. Kemudian ayat-ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid, mereka yang ada iman dalam hati dia dan dia beriman dengan hari akhirat. Jadi Nabi kata barang siapa yang pergi ke masjid dan dia balik, pergi mari, subuh mari balik tuan-tuan sekalian, zuhur kita mari balik, asar pula mari balik, maghrib mari, isyak baru balik. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sediakan bagi kita, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, satu hidangan yang istimewa dalam syurga nanti tuan-tuan sekalian.
Setiap kali kullama ghada wa raha. Setiap kali kita ulang alik datang ke masjid. Nak bagi tahu bagaimana istimewanya mereka-mereka yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak ada rugi tuan-tuan sekalian. Datang rumah Allah tak ada rugi satu sen pun. Bahkan Allah Taala berikan pada kita kelebihan. Satu hidangan yang sangat istimewa dalam syurga, mengikut tahap keimanan dan keikhlasan kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan atas dunia pada hari ini, contoh lepas subuh, jawatan kuasa ajak makan nasi lemak, kita pergi keluar makan, Allahu Rabbi kata, ustaz tak payah bayarlah, ada orang bayar. Suka dah tuan-tuan sekalian. Zuhur pula keluar, orang ajak pula makan contoh, maka tak payah bayarlah, ada orang bayar dah. Allahu Rabbi, senyum tuan-tuan sekalian. Pagi, tengah hari, petang pula orang belanja sekali lagi, malam pula musangking tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Bayangkan bagaimana hidangan yang manusia hidang ini kita dah rasa gembira. Apatah lagi hidangan yang istimewa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita pakat-pakatlah bermula daripada saat ini kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang Allah Taala berikan pada kita. Maknanya dah tiga bulan lebih ni, rasa rindu nak datang ke masjid ni mesti membuak-buak. Kan? Geram lah, lama tak datang masjid. Jadi insya-Allah lah kita pakat-pakat insya-Allah ajak kawan-kawan kita, keluarga kita datang untuk memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung lagi berkenaan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Yang mana siapa yang nak melihat, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah, barang siapa yang nak tengok seorang pemuda daripada ahli syurga, falyanzur ila Abdullah bin Salam, maka lihatlah kepada Abdullah bin Salam. Seperti Abdullah bin Salam, kita akan cerita tuan-tuan sekalian. Kana al-Husain bin Salam habran min ahbar al-Yahudi fi Yathrib. Nama asal dia tuan-tuan sekalian Al-Husain bin Salam, nama dia, nama asal dia. Yang mana dia ini merupakan seorang pendeta daripada pendeta-pendeta Yahudi di Yathrib, di Madinah. Jadi Husain ibn Salam ni seorang ahli kitab, dia pendeta. Wa kana ahlul Madinah ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim yujillunahu wa yu'azzimunahu. Penduduk Madinah ketika itu tuan-tuan sekalian berbeza-beza agama. Sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah ni bukan hanya Yahudi saja, bukan ahli kitab saja, banyak lagi agama-agama yang lain. Yujillunahu wa yu'azzimunahu, yang mana mereka ni memuliakan agama mereka, menghormati agama mereka. Dia menghormati, lebih-lebih lagi Husain ibn Salam ni pendeta dia. Faqad kana ma'rufan bainan nas bit-tuqa was-salah, mausufan bil istiqamati was-sidq. Husain ibn Salam ni terkenal di kalangan masyarakat ketika itu dengan orang yang bertakwa, orang yang baik, yang ada sifat istiqamah, ada sifat sidik, jujur, benar. Jadi orang kenal dah ni Husain ibn Salam ni siapa? Seorang pendeta Yahudi. Wa kana al-Husain yahya hayatan hadiatan wadi'ah. Husain ibn Salam tuan-tuan sekalian, umur dia panjang. Umur dia dalam keadaan yang panjang, Allah Ta'ala beri pada dia, duduk dalam keadaan yang tenang. Walakinnaha kanat fil waqti nafsihi jadatan nafi'ah. Akan tetapi pada waktu yang diberikan pada dia, digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Faqad kasama waqtahu aqsaman thalatha. Dia bahagikan waktu dia ni 3 bahagian tuan-tuan sekalian. Kita ni waktu
Ya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita kena ada waktu tuan-tuan sekalian, bahagi masa kita. Yang mana kata dia, fasyatrun fil kanis lil wa'dhi wal ibadah. Ada satu bahagian dalam masa dia beri kepada duduk dalam gereja, ialah orang Yahudi, untuk beribadat, peringatan. Wasyatrun fi bustan, ada satu bahagian masa dia duduk di kebun, beki apa kita merawatlah pokok kurma, macam kita ada kebun, tanam tanam nenah ke MD2 ke tanam temikai ke, gitulah tuan-tuan sekalian. Kalau kurma ni dia kena rawat pokok kurma, dia kena kacuk dan sebagainya. Wasyatrun ma'at taurati li tafaqquhi fid din, sebagian masa dia dengan baca kitab Taurat. Baca kitab Taurat nak memahami agama Yahudi ni. Baca kitab Taurat. Jadi tuan-tuan sekalian, wa kana kullama qara'at Taurah, setiap kali dia baca kitab Taurat, baca kitab Taurat, waqafa tawilan, dia berhenti panjang. Bila baca dia tengok, tuan-tuan sekalian perhati, ketika mana al-akhbar alladhi tubashiru bizuhuri nabiyyin fi Makkah, setiap kali berita yang bagi tahu tentang kemunculan seorang nabi fi Makkah, di Mekah, yutammimu risalatil anbiyatis sabiqina wa yakhtumuha, yang akan menyempurnakan risalah para nabi-nabi terdahulu. Bila mana dibelek-belek dalam kitab Taurat ni ada cerita tentang nabi akhir zaman, dia akan berhenti sekejap. Perhati, ternanti-nanti siapakah nabi ni. Wa kana yastaqsi awsaf hadha an-nabi al-murtaqabi wa alamatihi, dan dia akan tengok sifat-sifat nabi ni yang ditunggu-tunggu, al-murtaqab wa alamatihi, dan tanda-tanda dia, tuan-tuan sekalian. Nak cerita tuan-tuan sekalian, sebelum kedatangan nabi ni, orang-orang ahli kitab, orang ahli kitab ni, Yahudi ni, dia tahu tentang seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Bahkan bila mana mereka berperang sesama mereka, mereka kata apa? Berilah kemenangan pada kami ya Allah, dengan keberkatan kemunculan nabi akhir zaman ni. Dia pun percaya kata ada nabi akhir zaman. Dan mereka ini tuan-tuan sekalian, mereka tengok dalam kitab Taurat ada tanda-tanda tentang bagaimana nabi akhir zaman ini. Wa yahtazzu farahan li annahu sayahjuru baladah alladhi bu'itha fihi, dan dia rasa gembira. Yahtazzu ni gembira tuan-tuan sekalian, kenapa? Nabi akhir zaman ini akan berhijrah, akan meninggalkan Mekah, berhijrah ke Madinah. Alladhi bu'itha fihi wa sayattakhidhu min Yathrib, yang mana dia akan mengambil Yathrib sebagai tempat untuk dia berhijrah, tempat tinggal dia. Dia gembira tuan-tuan sekalian, dia baca kitab Taurat. Wa kana kullama qara'a hadhihi al-akhbar aw marrat bi khatirihi yatamanna 'ala Allah an yafsaha lahu fi 'umrihi hatta yashhada zuhur hadha an-nabiy al-murtaqa. Dan setiap kali dia baca berita tuan-tuan sekalian, dia bercita-cita, ditanam angan-angan, ditanam dalam diri dia ni, supaya apa? Ya Allah, dapatlah aku bertemu dengan nabi yang ditunggu-tunggu ini. Tuan-tuan sekalian, nak cerita, orang yang baca nabi, yang tahu tentang nabi, dia akan rasa rindu nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat yang hari-hari jumpa dengan nabi rasa rindu nak jumpa dengan nabi, rasa rindu. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, yang mana untunglah mata-mata yang telah melihat, mata dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan-tuan sekalian, mata kita tak dapat tengok Nabi, akan tetapi Nabi nak jumpa dengan kita, Nabi rindu dengan kita. Kita ni ikhwani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rindu, antum ashabi. Bila mana Nabi nak jumpa dengan ikhwani, ikhwani siapa? Kita lah tuan-tuan sekalian, yang tak pernah tengok Nabi, yang tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ikhwan Nabi, saudara Nabi. Adapun para sahabat, ashabi. Jadi bila mana dia baca kitab Taurat ini,
Dia rindu, kata kalau boleh nak jumpalah dengan Nabi ni. Kalau Allah Ta'ala beri panjang pada umur dia. Wa yakuna awwalal mu'minin Nabi, dia nak jadi orang yang pertama yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Allah Ta'ala mustajabkan doa Husain ibn Salam ini. Disempat dengan kedatangan Nabi yang membawa petunjuk dan rahmat ini. Wa kutiba lahu ay yahdha bi liqa'ihi wa suhbatihi. Bahkan dia sempat bertemu dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita dia? Kita dengar cerita Husain ibn Salam. Lamma sami'tu bi zuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku mendengar kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar saja Nabi dah muncul, akhadhtu, aku pun ambil, ataharra, aku mencari. Ataharra ni memburu. Biasa kita dengar hadis ni, apa, taharra fi akhir min Ramadan. Nabi kata taharra, kamu kena buru pada akhir-akhir dalam bulan Ramadan. Taharra dengan makna apa? Cari, buru, tuan-tuan sekalian. Kita pun dah lepas Ramadan baru-baru ni. Ramadan baru ni sembahyang rumah belaka, alhamdulillah jadi imam belaka kita ni, kan? Jadi imam belaka dak ni. Insya-Allah jadi imam lah, kan? Sebelum ni ada tok imam, kali ni kita jadi imam. Ini satu benda baru yang kita kena belajar. Jadi taharra ni cari, dia pun cari, dia buru nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belek tuan-tuan sekalian tentang nasab Nabi. Nabi ni Muhammad ibn Abdullah bin sampai Qusra Kilab sebagainya. Wa sifatihi, apa sifat Nabi ni. Wa zamanihi, apa zaman manakah dia ini. Ada belaka dalam kitab Taurat ni. Wa makanihi, tempat tinggal dia. Wa utabiqu bainaha wa baina ma huwa masturun indana fil kutub. Jadi dia duk banding tuan-tuan sekalian. Dia duk tengok perkara, duk cari-cari nama Nabi yang baru muncul ini sama tak dengan yang ada dalam kitab Taurat. Tuan-tuan bayang. Mana kata benda yang ada yang berlaku tu cek dalam kitab sama ke tak? Dia pun cek tuan-tuan sekalian. Sehingga hatta istaiqantu min nubuwati, sehingga dia rasa yakin dengan daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita Taurat dah cerita tentang Nabi detail tuan-tuan sekalian. Dia cek betul sungguh Nabi baru nama muncul ni, nama dia Muhammad. Dalam kitab sebut Ahmad, kan? Dan yang mana Muhammad, Ahmad, nama Nabi ni banyak. Taha, Yasin. Jadi nama Nabi Muhammad masyhur di dunia, nama Ahmad masyhur di langit. Dicek-cek lagi tuan-tuan sekalian bagaimana sifat Nabi, macam-macam sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan antaranya tuan-tuan tengok yang berlaku. Yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Busra, bumi Syam. Nabi berhijrah, Nabi berniaga dengan pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sana ni ada seorang paderi, Buhairah, yang tak pernah keluar, tiba-tiba dia keluar. Dia keluar, dia tengok Muhammad ni. Dia tak kenal siapa dia, ditanya Abu Talib. Siapa ni? Tanya Abu Talib, siapa ni? Abu Talib kata, anak aku. Dia kata, bukan anakmu ni. Dia tahu tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Ada tanda-tanda pada budak ni. Ada tanda-tanda pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda dia? Ada 3 tanda yang dia tengok. Yang mana batu sujud pada Nabi, tumbuhan sujud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga awan ini menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, ni bukan anakmu ni. Ayah dia telah mati. Bila dia tahu dah tuan-tuan sekalian, Abu Talib kata betul lah. Dia anak saudara aku. Tapi biasalah orang Arab ni, kalau anak saudara, kira anak kita lah, kan? Mana anak saudara tu anak kita lah, bahasa dia. Siapa ni? Anak. Pada anak saudara, bahasa dia gitu. Jadi nak bagi tahu pendeta Yahudi tadi tentang seorang Nabi yang mana ada sifat-sifat dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, setelah dia yakin tentang kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia pun mendiamkan diri daripada orang-orang Yahudi. Tak bagi tahu orang Yahudi. Wa aqaltu lisani anit takallumi fih. Makna apa? Dia ikat lidah dia daripada bercakap kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, ni ada perangai dia. Dan memang orang Yahudi ni disebut dalam Al-Quranul Karim macam mana sifat-sifat dia yang banyak, menyeleweng, yang banyak menyusahkan Nabi, para Nabi. Allazina yanquduna ahdallah, mereka yang telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu perangai orang Yahudi lagu mana. Satu hari tuan-tuan sekalian, sampailah satu waktu yang Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi sampai di Yathrib, wa nazala bi Quba, Nabi sampai di Quba. Sampai di bumi Quba. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Pakai nasyid Tala'al badru alaina. Jadi tuan-tuan sekalian, orang pun panggil bagi tahu kedatangan Nabi SAW. Ketika itu kata Husain ibn Salam, aku tengah duduk di atas pokok kurma. Tengah duduk atas pokok kurma, yang dia bekerja tengah buat kerja duduk atas pokok kurma. Tengok. Wa kana ammati Khalidah bintul Harith jalisatan tahta syajarah. Dia kata mak saudara dia, yang namanya Khalidah bintul Harith, sedang duduk di bawah pokok kurma. Kawan ni semangat cari tengok Nabi. Fama in sami'tul khabar hatta hataftu. Dia dengar je berita Nabi sampai, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kata gembira, tuan-tuan sekalian. Sampai dia kata apa? Faqalat li ammati hina sami'at takbiri khayyabakallah. Mak saudara dia dengar dia bertakbir, dia kata apa? Khayyabakallah, maka Allah Ta'ala menolak kamu. Dia macam marahlah. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma fa'alta sya'an fawqa dhalik. Wallahi, dia kata demi Allah, law kunta sami'ta bi Musa, kalaulah kau dengar Musa bin Imran datang, kau takkan buat macam tu, dia kata. Ma fa'alta sya'an fawqa dhalik, kau takkan buat macam tu, gembira sangat. Kalau Nabi Musa bin Imran datang, mak saudara dia kata, takkan mu nak buat gembira lebih daripada ini. Maka kata dia, kata Husain ini, wahai makcik, mak saudara dia, wallahi yang mari ni saudara dengan Musa bin Imran. Hak mari ni saudara dia, Nabi, seorang Nabi Musa ibn Imran, wa ala dinihi, yang membawa perjuangan agama. Wa qad bu'itha bima bu'itha bihi, dia telah dibangkitkan seperti mana Nabi Musa telah diutuskan, dibangkitkan. Makna apa yang mari ni, bagi tahu makcik dia, ni hak mari ni Nabi juga, Nabi akhir zaman yang kita dok tunggu selama ini. Tu dia gembira, tuan-tuan sekalian. Kemudian mak saudara dia diam. Fasakatat wa qalat ahwa an-nabiyyu alladhi kuntum tukhbirunana. Adakah dia seorang nabi yang kau telah ceritakan pada kami, yang dia datang untuk membenarkan nabi-nabi sebelum daripada dia dan menyempurnakan risalah Tuhan? Dia kata ya. Ni lah. Qalat fadhaka idzan. Kalau begitu sabarlah, dia kata. Gembira sangat. Pasal dia ahli kitab, tuan-tuan sekalian. Dia tahu tentang kedatangan seorang nabi, ciri-ciri dan sebagainya tadi. Summa madaitu min tawi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cepat-cepat, tuan-tuan sekalian. Cepat-cepat nak jumpa dengan Nabi. Faraaitun nas yazdahimu nabi babihi. Orang ramai telah mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika itu Nabi sampai di Madinah, orang ramai dok kumung ke Nabi. Nak jumpa Nabi. Orang ni kata, ya Rasulullah, duk rumah aku. Ya Rasulullah, duk rumah aku. Mai duk rumah aku. Nabi kata, biarkan unta ni berjalan, dipilih mana dia nak berhenti. Jadi bila ramai-ramai mari, tuan-tuan sekalian, maka Husain bin Salam pun cuba dekatkan diri, cuba masuk celah-celah orang ramai tadi, nak jumpa dengan Nabi SAW. Maka kalam yang pertama yang didengar daripada Nabi SAW, Nabi kata, ayyuhan nas
afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Hadis ni tuan-tuan sekalian ada 4 salam. Ada 4, 3 salam ada. Yang mana riwayat hadis ni riwayat daripada Abdullah ibn Salam. Salam yang pertama. Kemudian Nabi kata bagi salam yang kedua. Ialah kali kamu akan masuk syurga dengan salam sejahtera. Ni di antara uniknya hadis ni. Jadi Nabi kata apa? Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Sebarkan salam. Makna apa tuan-tuan sekalian? Dulu sampai sekarang ni hak Nabi pesan ni, hak ni lah kita kena buat. Bagi salam. Bagi salam ni bukan kata zaman Nabi saja. Kita sekarang ni pun kena bagi salam. Bila berjumpa dengan kawan, bila berjumpa dengan ustaz kita, mak kita, ayah kita, mana siapa-siapa yang kita jumpa, bagi salam. Ni dok tuan-tuan sekalian tak bagi salam. Hello bro, duk bro, duk beruk gitu tuan-tuan sekalian. Bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bagi salam. Kenapa tuan-tuan sekalian? Nabi pesan pada kita. Itu satu doa yang mana kita mendoakan kepada kawan kita. Assalamualaikum, sejahtera bagi kamu. Doa pula waalaikumsalam warahmatullah. Sejahtera pada kamu juga dengan rahmat Allah. Panjang pula wa barakatuhu wa ridwanuh. Ada pula belakang mana ridwanuh, dengan keampunan. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, itu satu doa. Kalau kita bagi salam pada orang lain, kita doa ke dia. Dia jawab, dia doa ke kita pula. Ini antara amalan yang mesti kita buat setiap hari. Wa at'imut ta'am, dan jamu orang makan. Jamu orang makan ni di antara salah satu ciri-ciri penghuni syurga. Memang kalau sebut dalam Quran, di antara ciri-ciri penghuni syurga ni memang dia suka jamu orang makan. Walaupun dia tak ada duit tuan-tuan sekalian. Tak ada duit. Aisyah radhiyallahu taala anha tuan-tuan sekalian, dia sedekah pada orang, bagi makan pada orang walaupun 1 biji anggur. Sebiji anggur tu dia bagi orang makan. Dan Nabi pun kata ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Kamu kena takut pada api neraka Allah walaupun separuh kurma. Kurma tu kecil tuan-tuan sekalian. Ke besar kurma, biji kurma tu. Tu separuh tu pun Nabi kata, ni kena takut api neraka. Bagilah jamu orang makan sebagainya. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sembahyang malam ketika mana manusia tidur. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini hadis yang pertama yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia pun perhati ke Nabi. Sebab dia kenal dan Nabi, dia perhati, dia tengok saja Nabi. Selepas dia yakin wajah Nabi ni bukan wajah kazabin, bukan wajah orang yang bohong. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Abdullah ibn Salam ni dia duduk bersama orang Yahudi. Orang Yahudi ni di antara sifat dia tuan-tuan sekalian yang Allah Ta'ala cerita, sama'una lil kadhib. Mereka suka dengar benda-benda bohong, suka cakap bohong. Suka cakap bohong dan juga suka dengar benda-benda dusta. Kan? Ni hebat ni. Kalau dok nipu dok sedap. Tu gitu. Kalau dengar benda hak nipu sedap ni orang Yahudi. Samma'u, mana apa samma'u, suka dengar sama. Bukan kata sekali, sama-sama. Suka dengar benda bohong. Jadi dia boleh tahu pasal apa dah orang Yahudi ni suka kazab, mendustakan orang. Dia boleh kenal muka ni muka pembohong. Ni muka orang baik. Dia tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ni bukan muka orang yang mendusta. Summa danautu minhu. Kemudian dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka Nabi pun berpaling pada dia. Nabi tanya, "Mas muka, siapa kamu ni?" Maka dia kata, Al-Husain ibn Salam. Nama aku Husain ibn Salam. Maka Nabi tukar nama dia. Bahkan nama kamu ni Abdullah ibn Salam. Bukan Husain ibn Salam, tukar. Nabi tukar. Nama mu ni Abdullah ibn Salam. Siapalah dia mati tuan-tuan sekalian, nama dia Abdullah ibn Salam. Wallazi ba'athaka bil haqq ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'da al-yawm. Lepas Nabi bagi nama dia, dia kata, demi
jiwaku. Demi Allah Ta'ala yang telah membangkitkan kamu dan kebenaran, aku memang suka nama ni. Tak ada nama lain setelah daripada nama ini. Kemudian Abdullah bin Salam pun balik, tuan-tuan sekalian. Dia pun balik ke rumah dia. Setelah jumpa dengan Nabi, dia pun ajak anak-anak dia, isteri dia, supaya peluk Islam. Ajak peluk Islam. Dan semua masuk Islam. Wa aslamat ma'ahum ammati Khalidah. Mak saudara dia yang kita cerita tadi tu masuk Islam. Yang mana dia telah tua, wa kanat syaikhatan kabirah. Walaupun dah tua. Kenapa tuan-tuan sekalian kita nak supaya keluarga kita ni selamat? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia bila masuk Islam, dia nak keluarga dia semua selamat daripada api neraka. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia bagi tahu kepada keluarga dia, uktumu islami wa islamakum anil yahudi hatta azana lakum. Sembunyikan keislaman aku dan keislaman kalian daripada orang Yahudi, sehinggalah aku izinkan. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Ada rancangan yang dia nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh Nabi kenal perangai-perangai orang Yahudi. Maka dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, innal yahuda qaumu buhtanin wa batil. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ni satu kaum yang suka bohong. Wa batil, dan suka berdusta. Bagi tahu Nabi. Dan aku nak tunjuk pada kamu bagaimana satu rancangan nak bagi tahu betul tak. Mereka ni orang yang suka berdusta. Jadi Nabi SAW dengar cadangannya yang mana dia bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, muajak je bapak Yahudi ni mari jumpa denganmu. Suruh jumpa denganmu, sampaikan dakwah. Dan aku ni akan duduk menyembunyi dalam bilik. Jadi Nabi SAW Nabi panggil. Nabi panggil. Nabi panggil orang-orang Yahudi tadi, panggil semua sekali yang ada. Datang jumpa Nabi SAW. Nabi pun berdakwah. Nabi cerita tentang Islam, Nabi cerita tentang iman, dan Nabi sebut tentang apa yang mereka tahu dalam kitab Taurat. Faja'alu yujadilunahu bil batil. Apa orang Yahudi buat? Dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dok dusta lagi benda hak Nabi bawa, benda padahal telah tertulis dalam kitab Taurat, tuan-tuan sekalian. Wa yumarunahu fil haqqi. Mereka bertelingkah pada kebenaran. Wa ana asma'. Sedangkan Abdullah bin Salam dia kata, aku duduk dengar ni. Tahu dah bapak ni duk berlawan dengan Nabi sebagainya. Last sekali tuan-tuan sekalian, bila mana dah tengok bagaimana keimanan mereka tadi tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana duk berlawan dengan Nabi, tak nak dengan Nabi, maka Nabi tanya satu soalan. Ma manzilatul Husain ibn Salam fikum? Apakah kedudukan Husain ibn Salam di sisi kamu? Pasal puak-puak ni tuan-tuan sekalian, mereka cukup kasih pada Husain ibn Salam. Dia pendeta, pendeta ahli kitab. Maka dia kata pada Nabi, sayyiduna huwa sayyiduna. Husain bin Salam ni ketua kami, tok ngulu kami ni. Dan anak tok penghulu kami, ulama kami dan anak ulama kami. Dia puji tuan-tuan sekalian. Bukan main puji Husain bin Salam. Lalu bila Nabi tanya, afara'aitum in aslama afatuslimun? Maka Nabi kata, kalau dia peluk Islam, adakah kamu semua peluk Islam? Maka mereka mengatakan, hasya lillah. Mustahil, kata. Hasya lillah. Makana la yuslim. Takkan peluk Islam. Hak tu, hak paling mengaji ahli kitab tu, ulama kita tu, takkanlah dia masuk Islam. A'azahullahu min ay yuslim, dia kata. Maka Allah Ta'ala melindungi daripada dia masuk Islam. Sampai begitu tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Abdullah ibn Salam pun keluar. Dia pun keluar daripada tempat dia tadi, sembunyi tadi. Bila keluar, terkejut berbuat ni. Orang Yahudi ni. Yang mana Allah ibn Salam kata, ya ma'syaral Yahud, wahai sekalian penduduk Yahudi, ittaqullah, kamu kena takut pada Allah, wa aqbalu ma ja'akum bihi Muhammad,
dan kamu kena terima apa yang telah dibawa oleh Muhammad ini. Fa wallahi, demi Allah, innakum la ta'lamuna annahu la Rasulullah. Kamu kenal dia. Kamu kenal Rasulullah. Wa tajidunahu maktuban indakum fit Taurah bismi wa sifatihi. Kamu tahu dalam kitab Taurat pun sebut nama dia. Sebut sifat dia. Dalam Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak mereka sendiri. Kenal tuan-tuan sekalian. Kalau contoh doktor telefon kita atau polis telefon kita. Pergi ke hospital. Anak berlaku kemalangan sebagainya. Polis tanya nak postmortem ke apa ke. Polis tanya nak suruh cam mayat ni, panggil mak ayah mari. Tolong cam ni siapa dia. Mak pun tengok, ayah pun tengok. Tengok jari kaki tuan-tuan sekalian, tahu dah tu anak dia. Kalau tengok jari kaki tu kenal dah tu anak dia. Bayangkan mereka ni lebih kenal Nabi SAW daripada anak-anak mereka sendiri. Dah kata Allah ibn Salam, wa inni ashhadu annahu Rasulullah wa uminu bihi wa usaddiqu wa a'rifu. Dan aku, dia kata, aku telah beriman dengan Nabi SAW. Ketika ini tuan-tuan sekalian, hak tadi puji melambung, bukan main puji. Kali ni dia kata apa? Orang Yahudi kata kadzabta, mu menipu, mu menusta. Wallahi innaka la syarruna wa banu syarrina. Demi Allah, mu ni penjahat, mu ni jahat, orang jahat. Tadi puji. Tiba-tiba dia kata ni jahat. Baru keluar, baru pendek tuan-tuan sekalian. Dan mu ni anak orang penjahat. Mu ni hak paling jahil sekali, dia kata. Ada anak orang jahil. Bukan main marah daripada Abdullah ibn Salam. Walam yatruku aiban illa abuni bih. Dia duk hina Abdullah ibn Salam. Faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah ibn Salam kata pada Nabi. Kata pada Nabi, alam aqul laka. Tidakkah aku bagi tahu padamu ya Rasulullah, innal yahuda qaumu buhtanin wa batil. Orang Yahudi ni satu kaum yang buhtan, yang berbohong. Suka cakap batil, benda berdusta. Wa innahum ahlu ghadrin wa fujur. Dan mereka ini orang yang suka buat maksiat. Lalu tuan-tuan sekalian, tu cerita bagaimana Nabi Allah ibn Salam bagi tahu pada Nabi tentang perangai orang Yahudi. Dan kalau cerita tentang Yahudi ni panjang tuan-tuan sekalian. Dalam surah Baqarah, dalam Quran pun cerita panjang tentang orang Yahudi Bani Israel, bagaimana cerita dia dengan dia buat ke Nabi Musa, Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi sebelum daripada itu. Jadi kita cerita tentang Abdullah ibn Salam. Bila mana Abdullah ibn Salam peluk Islam, tuan-tuan sekalian, disentiasa dengan Al-Quranul Karim. Wa uli'a bil Quran. Baca Quran semua. Fakana lisanuhu la yafta'u ratban bi ayatihi al-bayyinat. Lidah dia ni sentiasa basah dengan membaca Al-Quran. Kan, makna baca semua Al-Quranul Karim. Fahami ayat-ayat Al-Quran. Wa ta'allaqa bin nabiy wa salawatullahi wa salamuhu alaihi hatta ghada alzama lahu min dhillih. Sampailah diduduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi sehingga Nabi sampailah Nabi wafat, tuan-tuan sekalian. Dia ikut lagi bayang-bayang Nabi, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah bernazar pada diri dia untuk melakukan amalan-amalan untuk masuk syurga. Jadi kita kena niat, tuan-tuan sekalian, diri kita ni kita buat amalan supaya apa? Kita nak juga masuk syurga Allah Taala. Hatta basyarahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang satu berita gembira kepada dia. Wa kana li hadhihi al-bisyarah qissatun rawaha Qais bin Abad wa ghairi. Yang mana cerita ini diceritakan daripada seorang sahabat yang namanya Qais ibn Abad dan yang lain lagi. Kata dia, kuntu jalisan fi halqatin min halqatil ilmi fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Satu hari aku sedang duduk dalam satu majlis ilmu, satu halaqah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tuan-tuan bayangkan sejak daripada zaman Nabi sampai zaman sahabat Nabi, sampai zaman Imam Malik, sampai zaman daripada itu, tuan-tuan sekalian, banyak mana dah halaqah-halaqah yang telah dibuat
di Masjid Nabawi. Halaqah ilmu, majlis ilmu. Sampai sekarang tuan-tuan sekalian. Tapi cuma tuan-tuan sekalian, bila diuji dengan COVID-19 ni, baru sikit ujian daripada Allah. Kan, tuan-tuan bayang, sampai masjid di Madinah, tak boleh pergi. Yang dibenarkan hanya orang sekitar saja. Ini dunia akhir zaman, tuan-tuan sekalian. Kita telah berada di dunia di penghujung zaman. Betul lah, yang mana tak pelik lah lepas ni. Yang mana sampai sekarang kita tengok ada Nabi pun sebut, di akhir zaman nanti tak ada orang akan menunaikan haji, tak ada orang akan menunaikan umrah. Tengok tuan-tuan sekalian apa yang berlaku pada hari ni. Tak nak pergi haji tak boleh, nak buat umrah pun tak boleh. Allahu Rabbi. Ini yang Nabi beritahu pada kita. Wa kana fi halqati shaykhun ta'nasu bihi an-nafs wa yastarwihu bihi al-qalb. Dia pun kata dalam satu halaqah tu ada seorang syekh tengah mengajar, faja'ala yuhaddithu an-nas hadithan hulwan mu'athira. Dia cerita pada manusia tentang satu hadis, tentang benda yang memberi kesan kepada hati. Falamma qama qala al-qaum, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bangun dalam majlis tadi, bangun. Maka tiba-tiba kaum itu kata, man sarrahu, kata seorang daripada kaum itu, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min al-jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang nak tengok seorang pemuda daripada ahli syurga, maka tengoklah pada lelaki itu. Tuan-tuan bayang, boleh sebut ahli syurga, tuan-tuan sekalian. Boleh sebut ahli syurga ni bukan calang-calang lah. Mana apa disebut, siapa nak tengok ahli syurga, tengok lelaki ni. Allahu Rabbi, ahli syurga, tuan-tuan sekalian. Kita ni belum tentu ahli syurga, belum tentu, tuan-tuan sekalian. Para sahabat ni memang Nabi dah bagi tahu, al-mubasyirin bil jannah, sahabat yang 10 orang, bakal ramai lagi sahabat-sahabat yang tak dijamin syurga. Kita ni Allah Ta'ala tak jamin lagi, kita pun tak jamin diri kita. Bayangkan bagaimana dia bagi tahu nak tengok ahli syurga, tengok ni. Faqalu, faqultu man hadha, maka sahabat pun tanya, seorang sahabat ni tanya, siapa tu? Dia tak tahu, mungkin dia tak tahu, mungkin dia baru sebagainya. Faqalu Abdullah ibn Salam, itulah Abdullah ibn Salam. Faqultu fi nafsi, maka dia kata pada diri dia, wallahi la atba'anna, demi Allah aku nak ikut dia. Dah tahu ahli syurga, tuan-tuan sekalian, nak ikutlah. Kan, kalau kita tahu ahli syurga memang nak ikut, kita ikut, tuan-tuan sekalian. Kau bakal tinggal, ya ahli syurga, ahli syurga. Kan, dah tahu ahli syurga depan mata, akan nak ikut, tuan-tuan sekalian. Kena ikut. Tengok bagaimana. Jadi sahabat ni pun nak tengok bagaimana sifat ahli syurga ini. Dia pun ikut. Fantalaqa hatta kada ay yakhruja min al-Madinah. Dia pun ikut, tuan-tuan sekalian, sampai keluar daripada Madinah. Summa dakhala manzilahu, sampai dia masuk rumah. Fasta'zantu alaihi fa'adhinalah. Dia pun dah tengok Abdullah bin Salam masuk rumah. Dia pun minta izin lah, boleh tak bagi salam, boleh tak izin nak masuk rumah, tumpang apa sebagainya. Faqala ma hajatuka ya ibna akhi. Dia pun tanya, apakah hajat kamu datang wahai saudaraku, ya ibna akhi, wahai anak saudara. Bahasa kita lah, mana kawan. Faqultu lahu sami'tul qauma yaquluna anka lamma kharajta minal masjid. Aku dengar kaum tadi bagi tahu, dia cerita tentang mu ni. Bila mana kamu nak keluar daripada masjid, dia kata siapa nak tengok ahli syurga, tengok ni. Awak lah, dia kata. Famadaitu fi isrika, maka aku pun ikut, sampai aku datang jumpa mu ni. Dan aku nak tahu bagaimana mereka mengatakan kamu ni ahli syurga. Nak tahu apa sebab sampai mereka mengatakan kamu ni penduduk syurga. Faqala Allahu alam. Tuan-tuan tengok ahli syurga. Calon ahli syurga ni bukan jenis takabur, tuan-tuan sekalian. Kan? Bila mana orang ni kata mu ni ahli syurga, bagi tahu orang bagi tahu ahli syurga. Tak ada dia kata memang hamba ahli syurga. Tak ada kata gitu, tuan-tuan sekalian. Tak ada kata bongkok, sombong, tak ada. Apa yang dia kata, Allahu a'lam bi ahlil jannati ya bunai. Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa dia penduduk syurga, wahai anakku. Tawaduk, tuan-tuan sekalian.
Kan, tak ada rasa bongkak, tak ada. Fakultu na'am, dia kata ya betul. Walakin la budda lima qaluhu min sababin. Tak dapat tidak, mesti ada benda sebab mereka mengatakan kamu ahli syurga. Maka dia pun ceritalah sebab dia. Maka dia kata okeylah nak cerita, wa jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Nak tahu sungguh ni. Maka dia cerita tuan-tuan sekalian. Abdullah bin Salam pun cerita. Dia kata bainama ana naimun zata lailatin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku tengah tidur, sedang tidur pada satu malam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok panjang dah umur ni, panjang. Tuan-tuan bayang sebelum Nabi muncul tu dia ada dah. Lepas Nabi datang ke Madinah, dia sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, dia hidup lagi tuan-tuan sekalian. Panjang sungguh umur dia. Allahu Rabbi. Dia cerita. Jadi pada waktu malam pada zaman Nabi ni, atani rajulun faqala li. Dia sedang tidur, mana dia bermimpi. Telah datang seorang lelaki dalam mimpi aku. Dia kata apa? Qum, bangun. Faqumtu fa akhadha bi yadi. Dia suruh aku bangun, aku pun bangun. Dia pegang tangan aku. Fa idza ana bi tariqin an shimali. Bila aku nak berjalan, nak mengetah jalan, nak jalan ni, dia tengok nak pergi belah kiri, fahamamtu an asluka fi. Maka dia pun rasa nak pergi belah kiri. Ni Abdullah bin Salam kata. Dalam mimpi tu aku nak pergi belah kiri. Jalan tu nak pergi belah kiri. Kata laki tadi, da'ha fa inna laysat lak. Biarkan, hak tu bukan hakmu. Bukan jalanmu situ. Fanadhartu fa idza ana bi tariqin wadihah an yamini. Maka aku pun tengok belah kanan aku ada satu jalan yang sangat jelas. Maka kata laki tadi, uslukha. Hak ni jalan hak ni. Ikut jalan ni. Fasalaktuha. Dia pun jalan tuan-tuan sekalian. Jalan sampailah bertemu satu raudatan ghanna'an wasi'atal arja. Satu raudah, satu taman yang sangat luas mata memandang. Kathiratal khudrah ra'iatan nudrah, yang sangat kehijau-hijauan. Satu taman yang luas, yang sangat hijau. Dia lalu dia tengok kawasan ni luas taman dia. Dan dia tengok di kawasan ini, di taman ini, wa fi wasatiha amudun min hadid. Ada satu tiang besi, daripada besi. Asluhu fil ardi. Yang mana pangkal dia di tanah, di bumi. Wa nihayatuhu fis sama. Dan tiang tadi, penghujung di mana tuan-tuan sekalian? Di langit. Allahu Rabbi. Tinggi tuan-tuan sekalian. Kan, setara tengok KLCC tu tinggi dah. Maknanya bawah lah di bumi. Tinggi lah tu, berapa ketinggian itu. Tuan-tuan bayang, tiang hak dia tengok dalam mimpi dia ni sampai ke langit. Allahu Rabbi, tinggi tuan-tuan sekalian. Dan dia tengok di atas sekali, wa fi a'lahu halqatun min zahabin. Penghujung tiang ini ada satu halqah, satu bulatan daripada emas. Satu ikatan bulatan daripada emas. Faqala li irqa alaihi. Orang tadi kata panjat. Suruh panjat. Tiang ni tak lepas kita, tak suruh panjat. Ke lepas tiang ni panjat ni. Tak lepas lagi kalau tiang ni. Bayangkan tiang sampai ke langit. Maka disuruh panjat. Maka kata dia, la astati', aku tak mampu nak panjat. Tiba-tiba faja'ani wasifun, datang seorang khadam. Farafa'ani, dia tolong akak dia. Tolong akak lah, naik atas. Faraqaitu, dia pun panjat sekarang. Dah ada orang tolak ke bawah, senang lah. Naik atas. Hatta sirtu fi a'lal amud, sampailah dia naik sampai ujung sekali tiang. Sampai ujung sekali. Dan dia berpaut di halaqah, di ikatan bulatan emas tadi, dengan tangan, dua-dua belah tangan dia. Sampai naik atas sekarang, dia pegang dengan dua tangan dia. Lalu wa baqitu muta'alliqan biha hatta asbahtu. Dan dia duduk pegang kepada bulatan emas tadi sampai subuh.
Sampai dia bangun tidurlah. Falamma kanatil ghada ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana sampai bila mana dah waktu subuh, lepas tu waktu pagi dia pun datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi. Tuan-tuan sekalian, kalau mimpi pada zaman sahabat ni, mereka seteru akan jumpa Nabi. Nabi akan cerita benda apa berlaku. Ni. Pasal para sahabat-sahabat ni amalan mereka hebat. Amalan mereka hebat, dan banyak kisah-kisah mimpi para sahabat yang Nabi bagi tahu benda apa. Kan? Lalu bila dia cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, "Amma at-tariqul lati ra'aitaha an shimalik." Adapun jalan yang kau tengok di belah kiri, fa ya tariqu ashabis shimal min ahli nar. Itulah jalan golongan kiri daripada ahli neraka. Ahli kiri ni bersekolah, ahli neraka. Dalam Quran pun sebut. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabul shimal ma ashabul shimal. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Yang kita nak jadi ashabul yamin. Ashabul yamin ni apa? Ahli kanan, iaitu ahli syurga. Maka Nabi kata lagi, wa amma at-tariqul lati ra'aitaha an yaminik. Adapun jalan yang kau tengok di sebelah kanan kamu, itulah jalan ahli syurga. Dari ahli syurga. Wa amma rawdah allati syaqatka bihudratiha wa nudratiha fayal Islam. Adapun kebun yang kau tengok itu, yang luas, yang hijau, itulah Islam. Itulah Islam. Dan tiang yang di tengah yang kau lihat itu, itulah tiang agama. Tiang agama Islam. Wa ammal halqatu fahiyal urwatul wuthqa. Adapun halaqah, bulatan emas yang kau tengok itu, itulah satu tali yang kuat. Yang mana Nabi kata jangan lepaskan tali itu. Nabi suruh pegang. Urwatul wuthqa itu sekalian dalam Quran sebut. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kena pegang sungguh dengan ikatan tali yang kuat. Apa dia? Kata Anas ibn Malik Al-Quran. Kata As-Sadi Al-Islam. Kena pegang sungguh dengan Islam, tuan-tuan sekalian. Kena pegang sungguh dengan Al-Quranul Karim ini. Dan Allah ibn Salam sampai dia mati. Walan tazala mustamsikan biha hatta tamun. Dia dok pegang dengan Islam ini sampailah dia mati, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Yang mana asalnya ahli kitab, orang Yahudi. Tapi ada juga di kalangan ahli Yahudi yang baik, yang masuk Islam, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya inilah Abdullah ibn Salam. Al-Quran pun mengatakan laisu sawa'a min ahli kitab. Ada di kalangan ahli kitab ummatul qa'imah. Yang mana yatluna ayatillah, dia membaca ayat-ayat Allah Taala ana al-laili, sepanjang malam. Wahum yasjudun, mereka sujud tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini cerita Allah ibn Salam. Apatah lagi kita ni yang mana orang Islam, yang mana kita pun telah kita beriman, kita Islam sejak daripada kecil lagi sampai sekarang. Dan kita nak supaya apa, Islam ini memang kekal dalam hati kita. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita istiqamah, dan kita teruskan kerja dakwah kita, kerja buat kita ini untuk Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkatan di kehidupan kita di dunia. Wallahu taala alam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada dia sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahi rabbil alamin.